الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, bukakan pintalan lidah kami agar manusia memahami perkataan kami. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah amma ba'd. Alhamdulillah. Terlebih dahulu mohon maaflah atas menunggu atas kelewatan sampai kerana hujan selebat-lebatnya di belah Subang. Kemudian sampailah pertengahan jalan tadi hujan, tapi sampai sini kering tak hujannya. Maka alhamdulillah ala kulli hal, itulah urusan Allah Jalla Jalaluh, yang manusia mengatakan panas hingga ke hujung Mac, tapi Allah yang berkehendak hujan di petang hari, masya-Allah. Macam kata orang Melayu kita lah, aku sangkakan panas hingga ke petang. Ya betul. Rupanya hujan di tengah hari. Ya, masya-Allah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita tidaklah membuka kitab pada petang ini kerana kita nakkan lebih kepada perbincangan daripada tazkirah ataupun peringatan. Apatah lagi kita semua sekarang sedang berada di gerbang Ramadan, dekat sangat dengan Ramadan. Maka orang yang beriman, orang yang salih, orang yang mukmin, dia menjadi orang yang sangat gembira ketika ini. 2-3 hari, 4-5 hari sebelum Ramadan, mereka menjadi orang yang sangat gembira. Para sahabat, para salafus salih, para tabi'in terdahulu, ibu dan puan-puan sekalian, mereka ini menunggu kedatangan Ramadan selama setahun. Setahun tunggu Ramadan. Apa maksudnya? Selesai sahaja Ramadan, mereka menunggu Ramadan. Selesai sahaja Ramadan, mereka bersiap-siap untuk Ramadan yang akan datang. Setahun mereka buat persediaan untuk nak sambut Ramadan. Maka sebab tu mereka bila memasuki sahaja Ramadan, mereka menjadi orang yang paling banyak meraihkan Ramadan sebesar-besarnya. Jadi sebab tu kita pada petang ini lebihkan kepada majlis meraihkan Ramadan. Dan janganlah kita sekadar meraihkan kedatangan Ramadan dengan kita makan saja. Kerana banyak orang, ni bulan Ramadan nak dekat ni, kita makan dululah. Kerana esok tak boleh makan siang dah, dia kata. Tak, kita meraihkan Ramadan dengan persiapan ilmu dan amal. Ini yang kita mahukan agar kita memasuki Ramadan dan kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Ramadan ni, kelebihan Ramadan ada dalam namanya. Ada dalam nama Ramadan itu sendiri. Ramadan dalam erti bahasalah, erti Ramadan ni dari sudut bahasanya, Ramadan daripada perkataan Ramadi ataupun Ramadan, yang bermaksud panas yang bertambah-tambah. Itu maksud Ramadan. Jadi panas yang bertambah-tambah panas. Makin panas, makin panas, makin panas, makin panas. Namanya Ramadan. Dan ulama mengatakan panas ini juga dengan arti kata Ramadan dengan arti pemanas ataupun panas, yakni memanas dan meleburkan akan dosa. Itu maksud Ramadan. Cuacanya panas satu hal, tetapi panas dengan arti kata lain adalah meleburkan akan dosa-dosa orang-orang yang memasuki bulan Ramadan. Itu maksud Ramadan dari sudut bahasa dan istilah. Dan Ramadan itu sendiri, ibu dan puan-puan, saya katakan tadi, kelebihan bulan tu ada dalam namanya. Ramadan dieja dengan huruf hijaiyah Arabnya dengan bermula dengan huruf Ra, betul? Maka Ra itu mewakili rahmah. Ramadan bulan rahmah. Adakah bulan lain tak ada rahmat? Ada. Tapi Ramadan bulan pesta rahmah. Bertambah luas rahmat Allah dalam bulan Ramadan.
Seperti yang kita sebutkan, bagaimana yang tak dikatakan luasnya rahmat Allah dalam bulan Ramadan ni, ibu dan puan-puan. Ramadan ni kita buat sikit tapi dapat pahala besar. Ramadan ni buat fardu dapat 70 kali ganda. Ramadan ni buat sunat dapat pahala fardu. Nak dapat kat mana? Bukankah itu namanya rahmah? Itu maksudnya rahmah. Jadi ada riwayat yang lain Nabi SAW mafhum, walaupun ada yang mengatakan ianya dhaif, tetapi ada riwayatnya yang mengatakan Ramadan awwaluhu rahmah. Ramadan ni awal dia rahmah. Wa awsatuhu, pertengahannya maghfirah, keampunan. Wa akhiruhu, dan akhir Ramadan itu itqun minan nar, yakni pelepasan daripada api neraka. Jadi Ramadan ni adalah merupakan bulan berkumpulnya akan jutaan rahmah Allah. Bila terbenam saja matahari akhir Syaban nanti, kita tengok anak bulan lagi Ahad ni kan, tiba-tiba umumlah nampak anak bulan, maka hari Isnin lah kita puasa maksudnya. Bila terbenam saja matahari akhir Syaban, maka ketika itu pintu rahmat Allah, pintu langit dan pintu syurga dibuka seluas-luasnya, insya-Allah. Pintu neraka dan pintu azab ditutup serapat-rapatnya. Ini bulan Ramadan. Terbenam sahaja matahari akhir Syaban, bila terbuka luas rahmat Allah, maka iblis wasyayatin dibelenggu dan dipenjarakan di dalam penjara mereka. Penjaranya iblis dan syaitan dicampak dalam penjara sebulan lamanya. Kat mana penjara syaitan? Ya? Kat mana? Melaka? Melaka pula dengar. Neraka tak boleh masuk lagi, belum lagi. Neraka masuk akhirat esok. Kat mana? Di dasar lautan, bawah laut sana. Orang tak tahu, orang tak sampai, Nabi tahu. Sebab tu orang pengkaji-kaji ni apa NASA, apa panggil? NASA kan. Dia bukan pengkaji bulan langit je, bawah pun dia. Dijumpai di bawah dasar lautan itu lahar gunung berapi. Lahar berasak-rasak tapi bawah laut. Tu, no? Tsunami muka bawah. Jadi syaitan dan iblis laknatullahi alaih dipenjarakan di bawah apa ini? Dasar laut sebulan lama. Bawah tu penjara dia. Ya. Untuk apa ni? Untuk apa Allah penjara syaitan? Untuk apa Allah penjarakan iblis? Untuk apa? Untuk nak memudahkan kita ini menggapai rahmat Allah. Kalau tidak, dia kacau, dia ikat kita, dia bisik kita, dia henyak kita, ya, dia kencingkan telinga kita dan sebagainya. Itu syaitan. Maka Allah nak bantu kita dapat rahmat dengan banyak dan mudah, maka musuh kita yang terutama telah pun Allah bantu dengan penjarakan dia untuk membantu kita mudah menggapai rahmat Allah Ta'ala. Nampak tak? Ya? Sebab tu Ramadan semua pakat jadi baik, betul tak? Betul tak semua ni? Baik lah semua ni? Baik. Itu namanya perasan lah tu. Imam Syafi'i kata orang mengaku baik, dia yang paling jahat. Sudah. Ya? Maksud ceritanya, kita cubalah, betul tak? Sebab Ramadan nampak jelas semua orang, betul tak? Cakaplah apa pun jadi, betul? Sedekah penuh tabung masjid, double daripada bulan lain, triple. Ya, Allah Ta'ala memang macam tu. Sebab senang nak buat. Dan bertambah-tambah lagi pula, bila bulan Ramadan syaitan dan iblis dibelenggu tadi, dalam masa yang sama nafsu kita juga dikekang. Dengan sebab puasa. Sebab kalaulah dibelenggu je syaitan dan iblis, semata-mata dipenjarakan, tapi nafsu dibiarkan lagi berleluasa dalam badan kita, tetap kita akan jadi orang yang banyak buat salah. Sebab tu tak mustahil Ramadan pun kata, Ramadan pun ada orang buat dosa, ada. Ramadan pun ada orang buat maksiat, ada. Ramadan pun orang mengumpat lagi, ada. Ramadan pun orang buat jahat lagi, ada.
Kerana apa? Kerana walaupun syaitan dah dibelenggu, tapi anak murid syaitan tu ada kat kita. Siapa dia? Nafsu. Nafsu adalah tempat syaitan nak cucuk sesuatu dalam diri kita, dia menggunakan nafsu. Sebab tu Ramadan Allah perintah puasa. Turunkan akan isi perut kita, maka indikatornya nampak nafsu kita akan menjadi lemah. Maka bila nafsu jadi lemah, syaitan dia dibelenggu, maka rahmat Allah mudahlah kita nak gapai. Itu Ramadan. Itu baru ra. Berapa huruf semua Ramadan ni? Berapa huruf? Sudah. Kira. Ra, mim, dal, alif, nun. 5. Tu dia. Tak tahu berapa huruf Ramadan. Macam mana ni? Ya. Lepas ra, mim. Betul tak? Mim, betul tak? Mim maksudnya maghfirah. Keampunan. Bulan keampunan. Sebab tu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pada bulan Ramadan nanti seandainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa saya nak buat?" Nabi kata, "Qul," katakan olehmu, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Doa. Nabi kata banyak-banyak. "Wahai Tuhanku, Engkau yang Maha Pemaaf dan yang mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku." Maksudnya apa? Minta kemaafan dan keampunan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Minta maaf kat Tuhan dan minta ampun kat Tuhan ni senang. Kerana dia Maha Afuun, Maha Pemaaf. Yang susah sekali kita nak memohon maaf dan memohon keampunan adalah sesama manusia. Sebab itu carilah kita jalan supaya kurang mencari jalan melakukan salah dan silap sesama manusia. Kerana susahnya nak mendapatkan kemaafan daripada seorang manusia berbanding mendapatkan keampunan daripada Allah Tuhan manusia. Kerana Allah Ta'ala itu Ghafurun Rahim, Afuun. Tapi manusia sangat payah untuk nak memberikan kemaafan dan keampunan. Sebab itulah Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu, dia menjadi wali di zamannya. Disebut oleh Nabi SAW sebagai seorang lelaki yang tidak dikenali di bumi tetapi dikenali di langit Allah. Masya Allah. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Orang Qaran. Qaran di mana? Yaman. Miskin orangnya, susah orangnya, duduk dalam rumah yang diperbuat daripada jerami, tahu? Jerami. Hanya berdua tinggal dengan ibunya. Ibunya yang uzur, yang sakit. Berdua tinggal dengan mak dia. Tak ada dicampur orang, tak ada dicari salah dengan orang, tak ada. Tetapi orang yang selalu mengatakan Uwais ni gila, Uwais ni orang begini. Tapi hidup dia tak pernah ada sedikit pun menyimpan dendam dengan manusia. Maka tiap-tiap malam kerja dia, "Ya Allah, ampunkanlah aku. Dan ya Allah, aku mengampunkan dosa sekalian orang yang berdosa dengan aku." InsyaAllah. Siap-siap maafkan orang. Dan yang kedua, amalannya tidak pernah meninggalkan ibunya walaupun sebentar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi duk ada kat Madinah, dia duk ada Yaman, tak pernah sekali pun dia nak tinggalkan mak dia semata-mata nak jumpa Nabi. Padahalnya boleh nak pergi jumpa Nabi, tinggal mak kejap, tak mau. Sebab takut tinggalkan mak, takut mak dia jatuh, mak dia sakit dan sebagainya. Maka dia simpan perasaan rindu nak tatap wajah Nabi itu sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat dia tak sempat jumpa. Sebab tak mau tinggal mak. Sebab mak dia ni perlu didokong, diangkat, nak mandi, nak makan, nak minum. Tak tinggal, padahal nak jumpa Nabi tu. Sebab tu Nabi sebelum wafat, Nabi panggil sahabat Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Abu Bakar. Nabi buka jubah yang dia pakai, lipat. Bagi amanah kepada mereka, siapa yang dapat jumpa Uwais Al-Qarni, hadiahkan jubah aku kepada dia. Abu Bakar cari tak jumpa, Umar dapat cari.
Zaman Umar. Ketika itu Nabi SAW dah wafat dah. Maka Umar dapat jumpa. Umar ketika itu dia menjadi khalifah selepas Abu Bakar. Orang haji datang daripada Yaman. Dia tanya, ada tak dalam rombongan kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Seorang lelaki, ada. Tapi kenapa khalifah nak cari dia? Dia tu orang apa yang ada pada dia? Orang susah, orang miskin. Dia datang ikut kami pun jemaah ni bukan sebab nak buat haji pun. Dia terpaksa jaga kambing kami, unta kami. Dan dia tu anak saudara aku. Pakcik tu kata. Tapi aku tak pernah peduli pun pasal dia. Maka Umar kata, di mana dia sekarang? Dia ada di Aranah. Lembah sebelah Arafah ada namanya Aranah. Aku pergi. Umar pergi cari dia. Jumpa. Umar kata, adakah engkau Uwais Al-Qarni? Dia kata, adakah engkau Umar Al-Khattab? Dia tanya balik. Ya, Umar kata, aku Umar Al-Khattab. Betul tak engkau Uwais Al-Qarni? Ada apa pada orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Buat tanya. Ada apa pada orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Berani dia cakap Umar. Umar kata, aku ada sesuatu amanah dari Nabi SAW. Maka apa amanah dia? Nah, jubah dari Nabi SAW. Jubah Nabi. Dia pun ambil. Tapi dia kata kepada Umar, untuk apa aku jubah ni? Ni hadiah dari Nabi SAW. Ya, aku tahu hadiah dari Nabi. Tapi kalau aku pakai nanti Allah Ta'ala tanya aku ke akhirat esok, aku pakai untuk apa? Maka aku terima kerana hadiah ni daripada Nabi SAW, aku ambil. Maka dah selesai tak urusan kau dengan aku, wahai Umar? Kalau dah selesai, kau pergilah dengan urusan kau, aku dengan urusan aku. Itu Uwais Al-Qarni, tegas dia. Orang tak berani dekat dengan dia. Maka Umar sebelum bergerak, tanya, apa amalan kau ni? Sampai Nabi, sampai macam ni sekali, rindu kat kau. Sampai Nabi keluarkan perkataan Nabi SAW, Uwais Al-Qarni boleh mensyafaatkan 70,000 kalangan umat aku. Uwais Al-Qarni pun menangis lah dia. Dia kata, wallahi ya Amirul Mukminin, engkau boleh tengok aku ni siapa? Pengembala kambing yang hina, orang yang miskin tak berharta, yang sudah kehilangan ibuku yang tercinta. Mak dia dah meninggal masa tu. Maka kalau kau tanyalah kepada aku apa amalanku, malulah aku. Tetapi aku hanya mampu menyampaikan kepadamu, ya Umar, amalanku adalah sentiasa mengampunkan dosa orang yang berdosa ke atas aku. Walaupun aku tahu aku tak dosa kat dia orang, tapi mereka berdosa pada aku, maka aku maafkan mereka. Aku ampunkan mereka, agar di akhirat nanti tiada siapa yang datang bertemu untuk menuntut daripada aku. Kenapa? Kerana aku takut berada di depan Tuhanku lama, kerana aku tak punya apa-apa. Allah. Menangis Umar Al-Khattab, mengatakan, inilah sebab yang Nabi sayang sangat kat engkau, rindu sangat kat engkau, ya Uwais Al-Qarni. Maka selesailah bertemu Umar dengan Uwais. Uwais pun balik, tak ada siapa lagi dah jumpa dia lepas tu. Dia balik ke Qaran, ke Yaman, dan dimaklumkan bahawasanya dia meninggal dunia dalam keadaan seorang. Bila sampai orang jemaah datang ke rumah dia untuk nak menyelenggarakan jenazah dia, jenazah ni sudah pun siap diselenggarakan. Dan bila dibawa untuk nak menuju ke makam tempat kuburnya, maka diriwayatkan ditanam di ke bumi. Kemudian esok orang datang, dah tak ada lagi makamnya di situ. Wallahu a'lam. Itu cerita rahsia Tuhan, bukan kerja kita. Tapi yang kita nak ambil bukan tentang luar biasanya peristiwa dalam hidupnya, tapi nak mengambil bagaimana dia jadi luar biasa apabila dia menjadi orang yang mengampunkan dosa orang yang berdosa kepada. Nampak tak? Bukan senang. Bukan senang. Allah Maha Pengampun. Tapi manusia ini, Masya Allah, 1000 kebaikan kita lakukan, satu silap, yang silap tu yang diingatkan, yang 1000 tu dilupakan. Jadi kita jadilah seperti Uwais Al-Qarni, agar dapatlah kita ini meniru keadaan dia. Setiap malam, ya Allah, saya maafkan semua orang yang melakukan salah pada saya. Ya Allah, saya maafkan semua orang yang berdosa kepada saya. Saya maafkan semua orang yang mengata saya, menghina saya dan sebagainya, yang saya tahu ataupun tak tahu. Saya maafkan dengan nama-Mu, ya Allah. Dan minta kepada Allah
bukakan pintu hati orang-orang yang saya pernah melakukan dosa pada mereka untuk juga memaafkan saya seperti mana saya memaafkan mereka. Faham tak? Macam Uwais, dia tak payah minta macam tu, sebab dia memang tak buat salah dengan orang langsung. Kita ni nak maafkan orang, okey dah, tapi salah kita dengan orang tu macam mana pula? Maka minta Allah Ta'ala buka hati orang tu pula untuk memaafkan kesalahan kita. Apatah lagi nak masuk Ramadan, Syahrul Mubarak. Allah memang akan berikan maghfirah. Wasi'al maghfirah. Luasnya keampunan Allah, tapi sempitnya keampunan manusia. Maka sebab tu carilah jalan, pastikan kita sebelum Ramadan kita saling bermaaf-maafan, memohon ampun dan maaf, agar masuk kita dalam bulan Ramadan kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kerana Allah Taala sebut dalam hadis qudsi yang mafhumnya bahawasanya Nabi SAW menyampaikan kepada kita yang mafhumnya bahawasanya, ya Muhammad, khabarkan kepada umatmu, kepada hamba-Ku, seandainya mereka datang kepadaku dengan dosa bak gunung dan ganang, banyaknya bagaikan pasir di lautan, aku Tuhan mereka maha mengampunkan akan dosa mereka, kecuali dosa mereka sesama manusia. Dosa sesama manusia, hanya manusia saja boleh memaafkan. Allah tak boleh tolong maafkan bagi pihak manusia. Maksudnya gitulah contoh. Maka sebab itulah kita sebutkan tentang maghfirahnya Allah, maha pengampunnya Allah. Kita datang menghadap dia, sujud kepada dia dengan membawa dosa bagaikan gunung dan ganang, banyak lebih daripada pasir di lautan. Astaghfirullah, mohon ampun ke Allah, Allah ampunkan kita. Kecuali orang-orang yang bermusuhan sesama manusia, dan yang keduanya seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Anak yang durhaka, maka Allah tak ampunkan dia, melainkan setelah dia mendapat keampunan daripada ibunya. Yang ketiga, Allah tak ampunkan, iaitu orang yang melakukan kesyirikan kepadanya, yang musyrik, yang menduakan Allah, yang adakan selain Allah, ada yang lebih berkuasa daripada Allah. Itu juga jalan-jalan orang-orang yang musyrik, melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah tak ampunkan. Selain daripada itu, Allah ampunkan, walaupun datang saya katakan tadi dengan dosa bak gunung dan ganang, Allah ampunkan. Maka sebab tu Ramadan, bulannya Allah Ta'ala gandakan lagi keampunannya. Sebab tu mim pada Ramadan tersebut adalah bermaksud maghfirah, keampunan. Dan huruf yang ketiga apa dia? Lepas ra, mim, dad. Dad dalam bahasa Arab bermaksud diya'un. Diya'un ini bermaksud penerang. Penerang maksudnya apa? Sama ada menerang dengan suluhan ataupun penerang dengan bermaksud memberi keterangan. Ramadan. Sebab tu Ramadan Allah pilihkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan aku pilih sebagai bulan aku turunkan Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Quran tugasnya apa dia? Menerang. Betul tak? Maka Diya'un dalam bulan Ramadan, bulan penerang. Ramai orang dapat petunjuk, ramai orang dapat penyuluh, ramai orang dapat cahaya dalam bulan Ramadan kerana keberkatan Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan. Maka Diya'un, maka Ramadan bulan penerang. Terangnya kita dalam bulan Ramadan, disuluhnya kita pada jalan-jalan melakukan kebaikan dengan mudah. Masya Allah. Seperti saya katakan tadi, Ramadan orang nak buat kebaikan cukup senang. Ramadan orang nak menderma bertambah hebat. Ramadan orang nak sponsor buka puasa bertambah dahsyat. Ramadan orang nak solat sunat bertambah-tambah solatnya. Ingat senang bulan lain nak buat sembahyang tarawih, nak buat sembahyang sunat 20 rakaat. Ramadan orang buat 20 rakaat. Tapi yang minta diskaun sikit 8 lah, diskaun lah, ya. Dapat 8 lah. Ya. Tetapi bermaksud mudah. Orang tak balik lepas isyak tu orang tunggu. Untuk dipanggil pula untuk nak mengerjakan solat sunat tarawih. Kita tak lawan orang Yaman. Orang Yaman di sembahyang tarawih di masjid di Hadramaut dan di Sana'a, mereka buat sembahyang tarawih 100 rakaat. 100. Kejut kita dengan 100 rakaat. Ni macam mana ni? Ada kan? Sebab tidak ada limit dalam solat tarawih, tak ada. Tak ada siapa boleh limitkan kata, oh, tarawih kena buat banyak ni saja, tak boleh lebih. Tak. Memang dia punya minimumnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, 20 minimum. Sekurang-kurangnya 20, tak kurang. Tapi selebih-lebihnya tidak ada limit.
Maka sebab tu Sayyidina Umar punya zaman buat 40, zaman Umar Abdul Aziz buat 40, kemudian datang pula umat-umat sebelumnya, ulama-ulama selepasnya pula buat lebih pada itu. Sehingga di Yaman sampai hari ni ratusan tahun buat 100 rakaat. Terkejut kita dengar. Kalau kat Malaysia dah buat 1 rakaat tu lah, Saya tanya kat kawan saya lah kat Yaman, yang masjid buat 100 rakaat, yang 20 ada tak? 20 ada. Tapi yang paling ramai 20 ke yang 100? Dia kata masjid yang 100 lagi ramai daripada 20. Oh, saya kata terbalik kod pula kat Malaysia. Masjid yang 20 sikit daripada yang 8. 8 lagi ramai daripada 20. Ya. Itulah ya, itu cerita amalan lah. Tapi kalau ada orang tak nak sembahyang tarawih pun, itu bukan soal dosa tak. Tapi nak ceritakan Ramadan bulan orang berlumba-lumba dapat melakukan kebaikan. Kerana apa? Dhiyaun. Ramadan bulan penerang. Allah bagi suluhan sehingga terang hati kita, hingga mudah dan ringan hati kita untuk nak melakukan amal kebaikan. Maka grab peluang yang Allah Ta'ala bagi Ramadan ini untuk kita melakukan sebanyak-banyak kebaikan. Kemudian selepas pada huruf Dad, huruf apa? Ra, Mim, Dad, Alif. Betul? Alif kan? Betul kan? Alif. Kata ulama, alif itu bermaksud ulfah. Mana makna ulfah? Ulfah maksudnya lunak, lembut. Ramadan ni bulan ulfah, bulan kelembutan, kelunakan hati dalam bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan dipanggil sebagai madrasah, sekolah untuk hati, qulub. Madrasatul qulub, sekolah bagi hati. Kerana orang yang masuk Ramadan, mudah-mudahan kita semua yang memasuki bulan Ramadan dapat disekolahkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, dengan tarbiyahnya dalam bulan Ramadan dapat membentuk hati kita menjadi lunak, ulfah. Lunak, lembut. Mudah kita menjadi orang yang tadi lembut hati kita. Macam mana lembut hati? Mudah untuk nak mengingat Allah. Lembut hati macam mana? Ringan untuk melakukan kebaikan. Lembut hati macam mana? Mudah kita ni tadi memaafkan, mengampunkan dan memohon keampunan dan kemaafan. Ini tanda ulfah Ramadan. Sebab tu hari raya je orang bila habis Ramadan masuk je raya, masing-masing pagi raya beratur-ratur, semua bersalam-salaman. Betul tak? Kan? Salam. Memang dia jadi pagi minta ampun, minta maaf. Sebab Ramadan tu telah membentuk hati menjadi lunak hati kita. Ulfah. Jadi biar Ramadan dapat terbiah kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menjadi orang yang cukup lunak. Anak-anak kita lunak hatinya, menjadi anak-anak yang mendengar kata ibu dan ayahnya. Anak-anak yang sentiasa memohon maaf dan ampun daripada ibu dan ayahnya. Ibu dan ayahnya sentiasa memohon ampun maaf kepada anak-anaknya. Itu ulfah. Jangan anak-anak saja minta maaf pada mak bapak, tapi mak bapak kena minta maaf ke anak-anak atas kesalahan dan kesilapan kita. Itu ulfah. Lunak hati kita, insya-Allah. Dan akhir nun pada Ramadan tersebut disebut sebagai nur. Ramadan syahrul anwar. Apa dia syahrul anwar? Bulan cahaya-cahaya. Anwar jamak bagi nur. Syahrul anwar, bulan cahaya bercahaya. Itulah bulan Ramadan. Sebab tu Allah Ta'ala mengurniakan pengurniaan Ramadan itu, Allah pilihkan sebagai tanda dan tarikh pertamanya rasminya turunnya Al-Quran. Yang ulama sepakat mengatakan 17 Ramadan. Yang mana Nabi SAW menerima akan wahyu yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Suratul Alaq ayat 1 hingga 5 di Gua Hira pada 17 Ramadan kata ulama sirrah. Dan turunnya Al-Quran tadi saya katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Turun Quran ni kepada kita manusia ini melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai huda, petunjuk, wa rahmah, dan nur dan cahaya dan petunjuk. Maka Ramadan Allah Ta'ala pilih bulan yang Allah Ta'ala menurunkan cahayanya bagi umat manusia. Bukan Ramadan sahaja turun semata-mata, tak, bulan lain tak turun, tak. Ramadan sebagai rasmi turunnya akan ayat pertama ataupun wahyu pertama kepada Nabi SAW sebagai pembukaan, sehingga 23 tahun lamanya barulah turun wahyu terakhir, iaitu yang merupakan ayat yang ketiga daripada surah surah apa dia? Allah Ta'ala turunkan daripada surah Allahumma salli ala Muhammad, ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum, surah Al-Maidah. Ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu wahyu terakhir. Turun setelah 23 tahun Nabi SAW berdakwah kepada manusia, baru turun penutupnya bagi Al-Quran. Jadi Ramadan
di akhirnya adalah nur yang merupakan cahaya. Maka kita yang masuk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sia-siakan akan cahaya tersebut. Jangan sia-siakan cahaya yang Allah Ta'ala dah bagi. Seumpama lampu ni, lampu terang, betul? Maka ambil cahaya yang daripada lampu ini untuk kita lakukan segala kelakuan. Nak menulis, mudah tak? Nak mengambil ilmu, mudah tak? Nak berjalan, mudah tak? Nak mengambil barang, mudah tak? Nak melangkah, mudah tak? Bila adanya cahaya. Begitulah kita bila Allah siramkan dengan nurnya. Gunakan cahaya tersebut untuk menggapai berbagai-bagai lagi ketaatan dan kebaikan kepada untuk Allah. Bayangkan tengah terang-terang begini, blackout. Bagaimana keadaan kita bila blackout? Kelam kabut kita. Betul tak? Sesak nampak kita. Apa fobia? Ada fobia apa? Tengah gelap dia fobia, dia tak boleh. Claustrophobia, dia tak tahu nak sebut fobia dia. Ya. Nak jalan pun langgar habis semua dia langgar. Nak ambil air pun tak jadi, tak jumpa air. Nak menulis pun tak jumpa dah. Tapi datangnya cahaya lampu, lega. Alhamdulillah. Begitulah hidup kita. Allah Ta'ala bagi cahaya. Jangan padamkan cahaya tersebut. Maka Ramadan, bulan Allah melimpahkan cahayanya sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan namanya banyak. Syahrul Anwar, wa Syahrul Rahmah, wa Syahrul Mubarakah, wa Syahrul Lailatul Qadar, wa Syahrul Qadri. Berbagai-bagai nama bulan Ramadan. Sebab ia merupakan hadiah Allah Ta'ala yang besar bagi umat manusia, khususan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu nama dia Ramadan tu pun ulama boleh syarahkan satu persatu huruf daripada ini. Ini syarah ulama, ini bukan dalam Quran, dalam hadis dah. Syarah ulama berkenaan dengan nama Ramadan tu yang ada di dalamnya. Dan kenapa banyaknya nama Ramadan? Banyaknya gelaran. Kata ulama, banyaknya nama bagi sesuatu perkara adalah mewakili kemuliaan perkara tersebut. Ya, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya gelarannya sampai 99 nama. Ya, itu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan dah, maghrib dah. Ya. Bolehlah siapa nak azan, anak-anak nak azan. Bolehlah nak azan. Buka puasa. Siapa nak buka puasa? Ada yang puasa ke? Ada puasa. Ada yang puasa, buka puasa. Ya. Sila buka lah puasa. Doa dah banyak insya-Allah. Ya. Sila siapa puasa sila buka puasa. Waktu puasa tu. Sila pergi puasa buka. Baik, alhamdulillah. Jadi seperti saya katakan tadilah, kita pun santai-santai apa? Santai-santai je gitu. Santai untuk nak meraihkan kedatangan Ramadan Syahrul Mubarak. Sebab kalau lepas asar ni mengaji betul-betul baca kitab, tengok pening kepala. Pening. Jangan. Lepas asar tu sah. Tok guru pondok saya dulu, ketika di pondok saya benar, kita lepas asar je, lepas semayang disuruh pergi main sepak takraw. Main sepak takraw apa? Dia tak bagi. Kecuali amal. Nak beramal boleh. Baca Quran, zikir okey. Tapi nak mengambil ilmu tak boleh. Kerana ia akan mengganggu kita punya otak kita pun, akal kita insya-Allah. Silalah siapa yang nak buku, pergi. Buka. Okey. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi selesai Ramadan tadi ya. Itu antara ringkasan lah. Kalau nak syarah satu-satu, rahmat tu saja sehari tak cukup. Maghfirah tak cukup, diaun tak cukup, ulfa tak cukup, nur tak cukup. Tapi inilah dia ceritanya Ramadan. Nur, apatah lagi turunnya Lailatul Qadar yang merupakan cahaya yang gemerlapan bagi kita, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita solat maghrib, ada apa soal? Silakan kalau nak soal. Ada soalan tak? Tak ada lah ya. Itulah lepas asar tak boleh ngaji nak tanya pun tak reti lah. Aku nak tanya. Kuliah duha, kuliah zuhur. Lepas asar ada juga ulama buat halaqah. Syed Ahmad Ibn Idris sehari dia ada 3 halaqah. Halaqah pagi lepas duha, halaqah lepas zuhur, halaqah lepas asar. Lepas duha dengan lepas zuhur untuk orang awam, untuk anak murid biasa. Lepas asar halaqah khas untuk anak-anak murid kanan dia, untuk orang-orang yang alim. Anak-anak murid dia yang alim-alim duduk dekat dengan dia untuk bermusyawarah, bersembang, berbincang, bersoal tu. Itu cara dia. Jadi sebab tu kita tak pernah dengar kuliah asar. Kan? Ada kuliah asar tak ada.
Berbintar kepala siapa mengaji di pasar tu kan. Bukan yang mengaji, untuk guru yang mengajar tu bintar kepala. Ya. Jangan. Ya. Ustaz, yang Ustaz kata tadi kan, syaitan dengan dia akan penjara tu. Betulkah ada juga Ustaz yang kata, Ustaz lain kata yang dipenjarakan tu yang macam general dia, yang kalau yang bawah-bawah tu dia tak penjara. Macam Ustaz. Tak. Semua syaitan, iblis dan syaitan semua dipenjara. Yang tinggal-tinggal kat kita ni bukan syaitan. Yang tinggal-tinggal kat kita tu nafsu. Nafsu telah disekolahkan oleh syaitan 11 bulan. Nafsu dah diajar oleh syaitan. Bisik. Maka Ramadan Allah hentikan bisikan dia, Allah tinggalkan kita untuk berlawan dengan nafsu saja. Sebab tu letih. Sebab tu puasa tu letih. Nafsu. Syaitan pun esok ke akhirat. Syaitan, Nabi kata, akhirat esok syaitan kata apa? Bila manusia nak masuk neraka, manusia kata, ni syaitan ni pasal lah ni. Syaitan kata, aku tak pernah mengajak kamu melakukan sesuatu, melainkan hanya aku membisik-bisikkannya. Yang melakukannya bukan aku, tapi kamu. Nampak? Dan kita semua syaitan. Memanglah syaitan dibisik. Tapi yang membuat siapa? Kita. Digunakan saluran mana? Nafsu. Nafsu tu corong yang masuk ke dalam hati kita. Jadi Ramadan dia cuti. Dia bukan cuti lah, dia penjara kan. Tapi nafsu tu ada. Yang buat noti-noti ni nafsu lah. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi. Jadi kalau nak solat, kita solat dah. Kena gila-gila pergi. Ambil wuduk, siapa yang tak ada wuduk ambil wuduk. Siapa yang dah ada, okey, kita sembahyang. Mengaji ni biar ada wuduk. Bagus ada wuduk. So tak ada siapa ambil wuduk, ambil wuduk. Sila ambil lah. Siapa nak ambil wuduk? Yang nak siapa ni? Anak Haji Riza? Tu tahu dah. Muka tu macam cop. Masya-Allah. Yang ambil telekong. Dah nampak muka. Alhamdulillah. Ya. Apa tu? Mina. Telekong banyak dalam. Tak apa, dia ada telekong khas. Okey, tak ada apa dah ya. Selesai dah semua ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab tajuk utama kita hari ni barbecue makan. Kuliah ni tajuk sampingan saja. Ya. Insya-Allah. Sambil-sambil lah nak menunggu tu, kalau ada apa-apa boleh kita cakap. Insya-Allah. Alhamdulillah. Tadi ada dekat kuliah lain juga. Lepas tadi kuliah. Ustaz, dia hari ni 4 Ustaz. 4 kuliah. Ta'alim sajalah orang kata. Kalau orang tua kata kalau ngaji banyak ta'alim saja. Ngaji banyak, saya tak ngaji 4 kali. Masya-Allah. Tak apa, alhamdulillah. Tapi setiap majlis ilmu yang kita hadir mesti niat nak jadi alim, mesti niat. Siapa yang majlis ilmu datang tapi tak niat alim, dia rugilah. Tak dapat apa-apa. Dia dapat pahala begitu ya, tapi tak dapat ilmu tu melekat kat dalam. Sebab segala amal bergantung kepada niat. Niat tu yang menentukan. Jadi niat nak mengaji, nak jadi orang alim. Alim lah insya-Allah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, jadi dah semua ya. Ada bawa siwak ke? Tak abang. Next class lah. Lagi lah. Lepas maghrib lagi. Untuk bersiwak lepas maghrib. Untuk guru besar kata next class dia kata. Kejap lagi. Lepas sebab orang makan kambing kan, ada kambing je kan. Orang makan daging ada selit. Ya. Dia ada cara pakai dia, ya. Ada cara pakai dia. Bila saya tunjuk, mari saya tunjuk. Bentar nak tunjuk. Mana kayunya? Jadi kali ya. Tak ada. Mana? Ini dah Allah.